Muar Johor. Lokasi unik utara Johor yang popular dengan keindahan bandar dan keenakan makanannya. Namun, dalam kebahagiaan terselit berbagai kisah suka duka penghuninya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Suryani Jalil, 44 tahun, bertanggungjawab menjaga 4 cahaya mata selepas berpisah dengan suami sejak 2016. Selain menjadi ketua keluarga, ibu tunggal ini memegang amanah menjaga anak syurga yang kini mencecah usia 20 tahun. Muhammad Amar Razik Shahrazi Bahasin mengalami cerebral palsy sejak lahir. Puncanya tu daripada lahir dia tak nangis, macam dia dah lemas dalam perut. Doktor cakap dia dah lemas dalam perut, dah jadi biru lah muka dia apa semua. Masuk ICU. Doktor pun dah cakap dengan akak dia tak ada harapan. Dah 50-50. Jadi akak beredar je lah. Kalau dia hidup akak terima, kalau dia meninggal akak terima. Alhamdulillah lah akak jaga dia sampai sekarang. Umur dia 20 tahun. Walaupun keadaan hidup akak tak seberapa, akak akan jaga dia sampai akhir hayat akak. Akak harap Tuhan panjangkan umur akak, dapat jaga dia sampai akhir hayat akak. Walaupun Tuhan ambil akak, biarlah ambil sama-sama dengan dia yang mulia. Sebab akak tahu nanti tak ada siapa nak jaga dia. Keadaan dia macam tu. So, tolong je lah apa yang patut untuk dia. Selalu bagi dia air, tukarkan tempat tidur dia. Dia faham lah apa yang kita tanya. Kalau macam ibu gurau-gurau ke, nanti dia macam tahulah yang tu ibu macam tunjuk kat Fatin kan. Nanti dia faham lah apa yang ibu cakap. 3 lagi adik-beradik Amar, Fatin Najihah, 17 tahun, Muhammad Rahmat Iman, 12 tahun dan Muhammad Zikir Ehsan, 8 tahun, adalah penguat semangat buat Suryani untuk terus berusaha yang terbaik. Mengimbas kembali peristiwa pada bulan Mac tahun lalu, Suryani pernah mengalami pendarahan otak sehingga terlantar selama 3 minggu di hospital. Punca dia kena pening kepala. Pening kepala dalam masa seminggu, makan ubat, dia okey. Lepas tu dalam masa 2 minggu, makan ubat pun tak okey. Macam kita baring pun rasa kepala tengah belakang tu rasa sakit kan. Cek tekanan dia kata okey. Lepas tu dah teruk, dah terbaring, dah sampai macam jalan kita dah tak seimbang. Mata pun jadi kabur, dah macam dah kata dah kencing berak semua kat situ kan. Adik-beradik semua bawa pergi hospital lah. Kena tahan duduk sana seminggu pun tak okey juga, dah scan, tu bawa Johor. Doktor hospital Johor pun cakap, dia kata nasib baik cepat lah. Kalau tak memang dah stroke habis lah. Anak keduanya, Fatin Najihah, bersama datuk dan neneknya yang banyak menjaga Suryani ketika dia terlantar sakit. Ketika itu dia harus kuat untuk sembuh demi anak sulungnya. Pukul 6.30 pagi tu buat akak tahu akak dah operation kepala. Lepas tu daripada pukul 6 pagi tu akak dah terfikir anak akak macam mana dekat rumah, makan ke tidak. Macam mana keadaan dia kalau dia demam. Fikir tu kan sampai tak tidur. Tapi masa akak sakit tu memang akak tak tahu keadaan dia macam mana. Akak tengok keadaan dia memang teruk, kurus. Sebab tak ada siapa nak uruskan adik dia pun dia memang tak pandai kan. Nak besarkan dia, nak menjagakan dia, nak bagi kasih sayang. Sebab sekarang kasih sayang saya mungkin pada Alung. Yang 3 tu mungkin rasa lain sikit. Sebab mungkin bagi saya Alung lebih penting. Itu lebih penting. Kita orang pun tak kisah. Ibu harap kakak muda dengan adik jangan kecil hati, jangan ambil hati. Sebab ibu lebihkan Alung, sayangkan Alung. Sebab Alung lebihkan kasih sayang ibu. Ibu tak nak nanti, satu hari nanti ibu tak ada, Alung tak ada orang jaga. Ibu harap kakak muda dengan adik tolong jaga Alung baik-baik kalau ibu tak ada. Kesukaran Suryani untuk mendapatkan rawatan Amar, maka seminggu sekali anak syurga ini menerima kunjungan pihak pemulihan dalam komuniti PDK Maharani
bagi menjalani latihan fisioterapi. Dia daftar pada tahun 2006. Jadi dah 14 tahun lah kami berkhidmat untuk dia. Bila umur dah 20 tahun, tulang temulang tu agak keras. Jadi pergerakan dia agak terbatas untuk kita buat lah. Jadi kita pun buat sekadarnya ikut kerjasama yang diberikan oleh Amar lah. Kalau dalam mood dia okey, kita bolehlah buat juga sikit untuk dia punya pergerakan tangan, kaki supaya dia ada rasa rangsangan untuk keseluruhan badan dia. Walaupun Suryani menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM350 dan Baitumal sebanyak RM300 sebulan, bukanlah alasan untuk dia hanya duduk berpeluk tubuh semata-mata. Suryani harus berusaha mencari pendapatan sendiri demi kelangsungan hidup melalui jualan kuih karipap setiap hari. Inilah rutinnya. Pada setiap petang, Suryani membuat kuih karipap kentang dan sardin untuk jualan kepada keesokan harinya. Tidak seperti dahulu, Suryani terpaksa menghadkan penghasilan kuih karipap atas faktor kesihatan. Sebelum sakit tu, kalau sehari boleh uli tu dalam 7-8 kilo. Tapi selepas sakit ni 3 kilo je lah boleh uli. Tak larat kan lagi pun ada sakit. Sehari dapat RM48. Tolak 2 hari sekali belanja. Itulah guna duit tu lah untuk makan-makan apa yang dia orang nak makan. Tu rasa sebab jadi kita orang dia kecil. Susah payah. Selalu bagi apa yang kita orang nak. Tak pernah nak mengeluh. Ibu Fatin seorang yang hebat. Fatin sayang dia. Suryani sebelum ini pernah bekerja sebagai operator pengeluaran dan berhenti setelah mendapat anak kedua. Keputusan nekatnya bagi memberi sepenuh perhatian kepada Amar dan adik-adik. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Suryani berpisah dengan suami pada 2016 dan harus menyara keluarga melalui sumber jualan karipapnya. Kini, dia lebih selesa membuat kerja dari rumah demi kebajikan seisi keluarga. Lazimnya setelah menggoreng karipap separuh masak, anak ketiga Suryani, Muhammad Rahmat Iman, pasti akan membantu ibunya dalam proses membungkus untuk dijadikan karipap sejuk beku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada sebelah malam, Rahmat akan ke masjid untuk solat berjemaah dan mengaji bersama rakan-rakan yang lain. Pihak masjid sedaya upaya memberi tunjuk ajar secara percuma kepada anak-anak yang kurang berkemampuan untuk mendalami ilmu agama. Rahmat tu dulu daripada kecil dia memang rajin tolong akak dulu, macam kemas-kemas. Dia ada aktif jugalah, macam belia. Kalau macam mana-mana ada orang ada buat kenduri ke, kalau macam sekolah apa ada, dia lah yang rajin jugalah. Cikgu pun cakap dia dekat sekolah dia aktif lah. Sejak kecil, Rahmat diasuh untuk menjadi ketua keluarga yang terbaik. Harapan Suryani, suatu hari nanti, Rahmat dapat mengubah nasib keluarga ke arah yang lebih sempurna. Seawal jam 6 pagi, Suryani menyediakan karipap untuk jualan di warung sarapan pagi. Sebenarnya, Suryani meneruskan kepakaran ini daripada ibunya menjual kuih muih sebagai punca pendapatan sebelum semua terhenti kerana faktor kesihatan. Fatin Najihah, anak kedua Suryani,
bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada penghujung Januari tahun hadapan. Biarpun banyak tumpuan diberikan kepada abang sulung, dia bersyukur keperluan persekolahannya tidak pernah diabaikan ibu. Diduga dengan kesusahan, tidak pernah sekali Fatin berputus asa untuk terus maju dalam pelajaran. Inilah rutin perjalanan Fatin ke sekolah setiap hari, menemani ibu menghantar kuih yang ditempah pelanggan. Bangun pagi pukul 6. Mandi-mandi semua. Lepas tu pergi sekolah. Ibu hantar kuih dulu. Biasa ikut ibu hantar kuih, lepas tu baru pergi sekolah. Dulu sebelum sakit dapat 4 warung lah, frozen. Setiap warung tu 200. Warung pagi 2 warung. Itu je lah. Tapi selepas sakit dapat 2 warung je lah. Itulah punca pendapatan saya untuk sara dengan anak-anak. Suryani sehabis baik berusaha untuk mendapatkan pendapatan lebih bagi menyara keluarga. Sudah 16 tahun, setiap hari Ahad hingga Khamis, warung Nur Rumah Nasir mengambil karipap yang dibuat Suryani. Kita ada talian keluarga. Jadi kita minta dia tolong buat kuih apa semua kan. Lepas tu dari situlah bermulanya kebanyakanlah karipap lah. Karipap sardin, karipap kentang, karipap keledek. Tengok situasi keledek banyak ke, kentang banyak, tengok keadaan lah. Alhamdulillah lah semenjak dia hantar kepada saya, alhamdulillah sambutan untuk kuih-kuih dia tu tak pernah lah yang tak habis. Memenuhi cita rasa lah. Sukar nak ditanding dari segi kesihatan dia yang dia dah mengalami pendarahan kepala main sekejap kan. Lepas tu daripada membesarkan anak yang OKU, anak dia ramai, nak membesarkan tu memang kalau saya sendiri pun saya tak tertanding lah kecekalan dia tu. Memang hati dia memang kuat. Ketabahan yang dihadapi hari ini adalah penentu kejayaan hari esok. Pastinya mencabar bagi Fatin yang bakal menduduki peperiksaan SPM setelah 3 bulan sekolah ditutup akibat perintah kawalan pergerakan yang lalu. Hanya tinggal lebih kurang 5 bulan sahaja, dia perlu melakukan persediaan penting peperiksaan yang menentukan hala tuju hidupnya. Dia punya impian menjadi seorang usahawan. Assalamualaikum. Saya guru kelas Fatin and then saya ada mengajar subjek elektif iaitu subjek perniagaan tingkatan 5. Pada saya, Fatin ni kategori pelajar, nak kata pelajar yang cemerlang, bukan cemerlang tapi sederhana. Okey, personality yang saya nampak kat sini di mana dia rajin bertanya. Kalau sisi pembelajaran, rajin bertanya and dia seorang yang berdedikasi serta seorang yang patuh kepada arahan guru. Itu ciri-ciri saya nampak itu untuk pelajar yang berjaya lah. Setiap kali kelas saya akan bagi nasihat. Biasanya saya akan bagi nasihat dari segi awak sebagai ketua keluarga. Okey, awak yang kena kondak adik-beradik awak, family awak. So kalau awak tak berjaya daripada sekarang, tak ada siapa boleh ubah keluarga awak. Time ni awak nak belajar dan ubah keluarga awak daripada hidup yang daif kepada hidup yang lebih baik. Kawan-kawan dekat sekolah okey je. Diorang pun sporting. Tak adalah macam nak memilih sangat berkawan. Cikgu pun okey lah, selalu tanya. Kalau tak faham tu, tanya cikgu. Kadang-kadang ada juga kalau macam tak bawa duit pun, diorang tolong semua. Hari ini kita datang Cik Suryani, wakil Syekh Faizal. Sebenarnya antara produk yang kita sumbangkan dah. So yang ini beras white rice, yang ini Taj Mahal. Saya dimaklumkan yang Cik Suryani pengidap kecil manis, diabetes kan. So untuk beras Taj Mahal ni dia sesuai untuk orang yang kecil manis. Jadi cara masak dia tu lain, dia tak macam beras biasa. So dia kalau kita masak 1 cawan beras, airnya 3. So dia sangat muai. Dan sesuai untuk orang yang kecil manis dan dia boleh kawal lah. Kita kawal ke kecil manis tu semua. Dia bukan saya kata untuk semua pun boleh. Selain tu juga ada buku. Buku ni berkisah tentang perjalanan Puan Hajiah Faizah sendiri. Daripada dia berniaga sebelum beras, rempah, tukang jahit
semuanya dalam ni. So Suriani boleh gunakan untuk baca, ambil iktibar daripada perjalanan hidup ni, boleh jadikan sebagai pengajaran, pedoman, tunjuk ajar apa kesabaran Puan Hajah, ketabahan dia untuk sampai dia berjaya ke tahap sekarang ni. Bolehlah gunakan dia. Ni Suriani ada sumbangan ikhlas daripada Syekh Faizal. Saya pun sampaikan salam semua sekali kepada juga Haji Salwa dan warga kerja Faizal lah. So sedikit sumbangan dapat bantu Suriani mana patut. Di sini, rumah lama ibu bapa Suriani menjadi tempat berteduh bersama 4 orang anaknya. Tiada pilihan lain, hanya terus setia di sini dan menjaga mereka, syurganya yang semakin uzur. Ayah Suriani, Jalil Jaafar, 73 tahun, mengalami masalah asma yang kronik dan sentiasa bergantung kepada ubat. Manakala ibunya, Tiamah Atan, 73 tahun, mempunyai penyakit kencing manis, masalah lutut dan sukar untuk bergerak. Sebelum letak kat sini, akak dah sewa banyak tempat lah. Masa daripada anak pertama, masuk ke anak keempat, 4 biji rumah lah sewa. Terakhir sebelah rumah mak, lepas tu duduk dengan mak. Sebab pindahkan rumah mak, masa tu sakit, minor stroke. Habis dah buat operation, mak ajak duduk dengan dia lah. Lagipun dia pun tak ada siapa yang nak jaga kan. Syukurlah ada mak dengan abah. Suriani tidak mahu hanya duduk berdiam diri. Dia harus mencari jalan untuk mendapatkan penempatan baharu. Persediaan ini penting kerana dia sedar entah esok atau lusa, tanah ini akan diambil semula oleh pemilik asal. Tanah ni asalnya memang masa saya kecil-kecil, mak sewa rumah ni memang dah buruk. Duduk pun memang dah buruk, orang pun tak berani nak duduk kan. Tapi dah lama mak duduk, mak bayar. Dia nak pergi haji, dia cakap dia takut apa-apa terjadi dekat dia. Dia jual lah dengan mak rumah ni. Itulah dapat numpang tanah orang pun kita dah bersyukur kan. Tapi itulah tak tahulah nasib akan datang macam mana. Ni sementara mak dengan abah ada ni, bolehlah kita numpang kan. Kalau mak dah tak ada, itulah saya pun tak tahu nak ke mana. Kisah duka keluarga ini mendapat perhatian pihak Majlis Perbandaran Muar. Lantas, mereka bersetuju untuk membiayai kos baik pulih ruangan dapur keluarga Suriani. Majlis Perbandaran Muar ini telah melancarkan satu gagasan dipanggil gagasan Bandar Warisan Bersih dan Sejahtera. Dan dalam konteks kesejahteraan, memang kita sentiasa akan mengenal pasti dan meneliti daripada pelbagai sumber tentang taraf kehidupan masyarakat dalam kawasan bercukai. Dalam konteks Rumah Puan Suriani pada hari ini, kita telah bersama-sama dengan sahabat Yayasan Maharani, iaitu agensi korporat yang sentiasa menyalurkan bantuan melalui Yayasan Maharani untuk kita membaik pulih rumah ni. Dan kita telah pun pasti beberapa hari yang lepas bersama pihak penyumbang untuk kita perbaiki bahagian dapur keseluruhannya dan dianggarkan nilai bantuan sebanyak RM30,000. Suriani turut menerima sumbangan wang dan mesin ulit tepung sebagai kemudahan jualan daripada pihak Majlis Agama Islam Johor. Inilah rezeki buat anak syurga dan keluarganya. Walau sesukar mana pun ujian, Suriani harus bangkit demi Amar dan anak-anaknya yang lain. Tidak sekalipun dia mengeluh atas segala usaha yang dilakukan. Lantas, kesempitan hidup yang dilalui Suriani mendapat perhatian sebuah pasaraya. Mereka berbesar hati untuk menaja pelbagai keperluan jualan dan kelengkapan harian berjumlah RM1,400 buat keluarga ini. Sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban modal yang harus ditanggung Suriani selama ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Malaysian Relief Agency (MRA) antara badan sukarelawan yang turut sama bergotong royong mengecat rumah Suriani demi keselesaan keluarga ini.
MRA berperanan untuk membantu mereka yang memerlukan, especially dalam negara dan juga luar negara. Tapi di Johor ni kami lebih memfokuskan kepada golongan asnaf lah. Untuk kes kali ini, Kak Suraini ni adalah merupakan ibu tunggal dan mempunyai anak OKU dan sebagainya. Selain daripada itu, kami menyumbangkan kursi roda khas untuk adik Amar, dan kita juga merupakan NGO yang konsisten lah bersama dengan Kak Suraini, family Kak Suraini daripada tahun 2016 lagi. Kita akan sentiasa bantu dia dari masa ke semasa. InsyaAllah kami akan usahakan. Percayalah bahawa Tuhan tidak akan menguji seseorang itu di luar kemampuannya. Suryani antara ibu tunggal yang sentiasa berjuang demi anak-anak dan keluarga. Kebanyakan saya ada kawan-kawan kerja dulu, banyak membantu saya. Alhamdulillah, dia banyak bantu. Bantuan sekarang Alhamdulillah. Ada daripada bantuan daripada JKM, Baitumal, Alhamdulillah ada dapat persorangan. Kadang ada orang yang kalau tengok kawan-kawan mak, kawan-kawan saya, kawan-kawan kerja, kawan baik saya, dari segitu banyak membantu saya jugalah. Saya nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan kerja saya yang banyak tolong saya semasa saya sakit, semasa saya susah, semasa saya dalam terdesak-desak. Dia banyak tanya, kau nak duit, nak apa, kau beritahu. Cakap aku boleh tolong. Terima kasih banyak-banyak pada mereka yang banyak bantu saya. Moga dimurahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan sihat-sihat saja. Dugaan yang dilalui membuatkan Suryani tidak lagi menoleh ke belakang. Dia harus terus berjalan demi anak-anak dan keluarganya. Hulurkan tangan, ringankan beban.